Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina bi futuhil 'arifin bik. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Qala Syekh An-Nazim rahimahullah taala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain. Amin. Tak ingat berhenti di mana hari itu. Al-yawmul akhir was-sayyi'at. Kata Nazim rahimahullah taala, فالسيئات عنده بالمثل والحسنات ضعفت بالفضل وباجتناب للكبائر تغفر صغائر وجل wudu yukaffiru. Hadirin sekalian, pertama sekali syukur, terima kasih kita kepada Allah Taala. Syukur kita nikmat hidup masih Allah Taala beri malam ni. Syukur kita Allah Taala masih jadikan kita dalam keadaan orang nak boleh hadir ke masjid, ke surau, dan boleh dalam keadaan taat patuh pada perintah dia, yang kita pula dijadikan kita Islam sejak pada lahir lagi, dan boleh pula dijadikan dengan ketaatan dan kepatuhan begitu, bersama dengan dijadikan hati sanubari kita memang sedia dan sentiasa, dan insya-Allah seterusnya membenarkan semua ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan kita membenarkan apa saja yang Rasulullah bawa telah dikatakan iman. Jadi syukur kita hidup dalam keadaan Islam, iman, dijadikan kita pula boleh taat patuh perintah dia, tinggalkan larangannya, diberi pula kesihatan lapang masa, dan diberikan kita pula ada kekuatan, keupayaan boleh hadir untuk ke masjid ini untuk solat maghrib berjemaah, dan diberikan pula kita kelapangan untuk boleh berada dalam masjid untuk menunggu, untuk mendengar bacaan kitab daripada kitab Matan Jaharah ni. Syukur banyak-banyak Allah Taala beri kita dengan segala nikmat tersebut. Dan kita dalam masjid ni ada peluang mendapatkan iktikaf kita. Kalau tak niat lagi, main niat sama-sama. Lepas niatnya saja aku iktikaf dalam masjid ni kerana Allah Taala. Kata Nazim rahimahullah taala, kalau kitab baru ni kita muka surat 21 baris 101. Jadi yang mana boleh, yang baru tu macam tu lah. Kalau yang lama tu lamalah, tengok muka surat, pegang kitab satu dia nak sebut 2-3 kitab tak dan sendiri cari mah. Begini itu sikit. Baik. Kata Musaddiq rahimahullah taala, fasayyi'atu 'indahu bil misli wal hasanatu du'ifat bil fadli. Asal terjemahnya, maka segala amal kejahatan di sisinya, sisi Allah, dibalas dengan seumpamanya, dan segala kebajikan diganda-gandakan balasannya dengan kelimpahannya. Situ ya. Pasti macam dah baca je. Depan sikit lagi. Baca dah tu rasanya. 103. Wal yaumul akhir summa haulul mawqifi. Jadi 103. Haqqun fakhaffif ya rahim was'ifi. Wa wajibun akhdhul ibadi suhufa kaza kama minal qur'ani nassan urifa wa mislu hadzal waznu wal mizanu fatuzanul kutubu awil a'yanu kaza siratu fal ibadu mukhtalif mururuhum fasalimun wa muntalif. Okay, kalau gitu kita 103. Bermula hari kiamat, kemudian itu huru hara di perhentian di padang mahsyar itu sebenarnya, maka ringankanlah olehmu wahai Tuhan yang amat pengasih, dan tolonglah akan kami. Baik. Hadirin sekalian, insya-Allah kita nak sambung ni masih dalam istilah dalam bab akidahnya dipanggil perkara-perkara yang dinamakan sam'iyat. Sam'iyat ni lah perkara-perkara ghaib yang didengari perkhabaran itu
melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama ada daripada sabdaan dia secara langsung ataupun yang sabdaan yang keluar daripada maklumat daripada dia yang dia maklumkan kita dengan katanya itu adalah Quran. Jadi perkara itu dipanggil sam'iyat, maksudnya perkara-perkara yang kita imani, percaya. Setelah kita imani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia adalah nabi rasul, dia adalah utusan Allah. Jadi beriman dengan Rasulullah maksudnya beriman dengan apa yang dibawanya. Jadi apa yang antara yang dibawanya adalah perkhabaran, maklumat, khususnya bab akidah yang kita wajib beriman. Dan pula dengan malam ni yang kita nak bicara adalah salah satu daripada rukun iman yang 6 itulah beriman dengan hari kiamat, berkaitan dengan hak tu. Jadi kata dia bermula hari kiamat. Jadi dia sebut tentang kiamat. Begitu juga kata dia kemudian itu selepas daripada kiamat itu. Jadi kiamat di sini dengan makna proses kemusnahan alam. Kiamat yang mana situ. Jadi hari kiamat itu begitu juga kata dia selepas pada kiamat tu huru-hara di perhentian. Masuk perhentian sini adalah di mahsyar. Setelah dibangkitkan kita dengan ditiupkan sangkakala yang kedua, hari kiamat asal disebut tu satu, lepas tu tentang huru-hara. Maksudnya susah payah, jerih petih yang ada di padang mahsyar itu. Kata dia sebenarnya tu bahasa lama tu dengan uslub bahasa itu. Apa maksudnya? Maksud sebenarnya itu ialah benar belaka semua itu. Itu ayat tu maksud dia. Baik, kita tengok hukum tentang tu dulu. Jadi kita nak bicara malam ni insya-Allah. Jadi dasar dia yang sebut ialah mengikut kaedah ahli sunnah wal jamaah wajib kita i'tiqad tentang kiamat. Kalau asal fakta disebut tentang kiamat itu sendiri, begitu juga huru-hara ataupun kedahsyatan, kesengsaraan, susah payah yang kita bakal tempuh waktu di mahsyar esok. Jadi asal disebut gitu. Jadi antara proses kiamat dan nak ke mahsyar, begitu juga apa selepasnya nanti. Cuma apa selepasnya nanti dia akan sebut belakang insya-Allah. Jadi antara kiamat yang tiup sangkakala pertama tu asal disebut dalam tu. Begitu juga sampailah ke mahsyar ni semuanya wajib beriman. Walaupun ada di antaranya kita dah bicara awal lah itu tentang alam barzakh, soal mungkar nakir, adanya azab dan nikmat dalam kubur dan beberapa permasalahan tentangnya. Begitu juga tentang masalah bangkit semula apa tu kita dah bicara. Khusus nak sebut ni tentang hari kiamat itu sendiri. Baik, jadi hari kiamat kena beriman. Begitu jugalah di mahsyar, bila telah kita dihimpun dengan di mahsyar. Istilah mahsyar ni padang, kawasan yang padang luas. Allah Ta'ala himpunkan semua makhluk yang pernah Allah Ta'ala jadikan atas muka bumi ini untuk dihimpun dan dibicara di situ, dikumpul, dibicara di situ. Jadi untuk dikumpul dan dibicara di situ ada susah payah, ada huru-haranya. Wajib iman. Sikit kalau sebut tentang dasar kita bicara kitab dulu. Jadi hari kiamat tu umum bahasa itu memang nak disyarahkan di situ nanti insya-Allah. Yang keduanya ialah tentang huru-hara yang ada di mahsyar. Baik, apakah huru-hara yang ada di mahsyar? Huru-hara yang ada di mahsyar antaranya yang pernah Rasulullah isyaratkan dan sebutkan yang kita wajib imani dan i'tiqad apa dia? Umumnya di mahsyar ni semua kita dibangkitkan telanjang. Ghurlan oryan. Apa dia? Kulub dan telanjang. Istilah kulub tu maksudnya selalunya istilah kulub tu bahasa faham lah kot bahasa kulub tu. Maksudnya kalau kita dah di dunia ni ada benda yang tercerai waktu kita masuk jawi berkhatan tu, bila di akhirat esok kulub balik. Baik, nak isyarat apa tu? Jadi antara huru-haranya sikit situ nanti dulu. Kemudian telanjang. Melainkan siapa-siapa yang dikenaki Allah Ta'ala, yang tu yang kecuali. Semestinya yang kecuali dengan apa yang kita sedia faham dalam bab akidah, orang yang istimewa di sisi Allah Ta'ala, yang itu adalah makhluk pilihan yang Allah Ta'ala bagi jadi nabi-nabi, rasul, orang mati syahid, di selected person, special person yang Allah Ta'ala beri, yang mereka ialah antara orang Ta'ala beri nikmat yang sangat besar pada mereka.
yang mereka ni sajalah yang berpakaian. Umumnya semua makhluk, semua manusia bertelanjang. Dan istilah kulub tu maksudnya apa sahaja yang pernah tertanggal daripada badan kita waktu hidup muka bumi ni, semua akan bercantum balik. Cuma bercantum tu kalau sambung betul-betul daripada mula kita hidup sampai mati, kuku tahu apa gulung tak tahu lah. Sikit dengan bahasa gitu, macam mana pun atas sebut ulama taklah rupanya gitu. Tapi istilah cantum balik tu dijadikan kita rupa-rupa macam ni. Cuma apa yang bercantum balik tu, kalau nak tunjuk kata semua tu akan dihisap, dibicara. Kalau tumbuh daripada yang haram, siap, ada habuan neraka situ. Begitu jugalah yang mana yang tumbuh waktu ditanggal dalam keadaan dah besar. Tanggal dah besar, dia akan bertumpuk hitam. Bercantum tu dia bertumpuk hitam. Jadi ada nampak kalau kata ada waktu yang kita tanggal kan, kuku, bulu, rambut dan sebagainya, rambut tu akan jadi belang-belang. Mana yang kita tertanggal tu tak ditaklif lah. Tapi kalau sengaja potong sedangkan dalam keadaan berhadap besar, itu yang antara yang disebut kalau berhadap besar dia akan balik ke kita keadaannya gelap dan hitam. Kerana kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mahsyar esok, mana-mana orang Islam yang beriman, khususnya daripada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa taat pada Allah Taala, khususnya yang sentiasa jaga sembahyang dan wuduk dan sebagainya, pula tu buat tepat macam mana kehendak-kehendak syarak, muka, tangan, kaki dia akan bercahaya. Dan berapa watt cahaya tu mengikut kekerapan dan ketaatan lah. Kalau sembahyang hari sekali, tuan-tuan bayang berapa watt kena. Tu pun ada watt juga. Kalau yang tak ada wuduk langsung, setahun sekali, setahun dua kali. Raya Aidilfitri ada Adha. Allah, hai, sedih tengok. Sedih tengok. Macam mana pun sedih tengok tu satu hal. Kita lah kena usaha jangan bagi lampu malap tu. Dan nisbah usaha ikhtiar kita ditaklifkan, pastikan watt anda masing-masing. Istilah watt tu bukan watt bila duduk hospital tu. WATT maksudnya berapa power tu di atas wuduk yang kita jaga dan ketaatan yang kita buat, yang kita istilahnya pelihara wuduk. Habis-habis tidak, yang mana kena wuduk memang kita wuduk. Dan kita wuduk dengan cukup rukun dan syarat untuk wuduk, baru ada power dan sah, baru menyala. Macam mana pun asal sebutnya ialah yang mana yang balik pada kita dalam keadaan hadap besar atau gelap. Satu ada makruh dengan sengaja menanggalkan ataupun memotong kuku, rambut, bulu apa-apa daripada batang tubuh kita dalam keadaan kita berhadap besar. Okey, itu fakta di situ. Jadi asal nak sebut ialah itu adalah antara huru-haranya. Dan telanjang tak ada pakaian lagi apa? Yang umum disebut huru-hara di sini, sikit tambah fakta tu. Antara huru-haranya ialah panas, peluh. Umum sebut macam tu dalam hadis. Yang kalau kita belajar bab akidah, yang benda tu disebut dalam kitab-kitab akidah yang disebut oleh ulama, huru-hara mahsyar tu apa? Panas, berpeluh. Dan walaupun duduk sebelah, keadaan peluh masing-masing mengikut amalan masing-masing. Peluh masing-masing ikut amalan masing-masing walaupun duduk sebelah. Maksudnya orang ni kalau tak ada amalan langsung terbenam dalam peluh dia. Dan peluh tu lebih busuk daripada darah, nanah, bangkai binatang yang paling busuk dalam dunia ni. Peluh tu lebih busuk pada hak tu lagi. Itu hara-hara yang ada lah. Jadi kalau tengok susah payah pada mahsyar tu, ya Allah kata dia, tu dia doa sikit, kita tengok dulu tu, maka ringankanlah olehmu hai Allah, hai ya Tuhan, Tuhan mana yang amat pengasih. Istilah mengasihi ni mudah-mudahan diberi nikmat istimewa kat kita. Pasal kita dah bicara dah, istilah kasih kepada Allah Ta'ala mustahil dengan makna hati dan perasaan. Tapi kasih pada Allah Ta'ala dengan makna apa? Atas syarah ulama, dan kita pernah bicara bab tu dulu. Kasih Allah Ta'ala dengan mana kita mohon kasih dia, dengan mana kita minta dia kurniakan nikmat yang diberi kat kita, yang ada nikmat tu kat orang lain yang biasanya dia tak beri. Itu kita minta kasih sayang Allah, minta Allah yang maha mengasih, yang maha pengasih beri kita kasih sayang dia.
Istilah beri kasih sayang ialah beri nikmat yang ada nikmat tu dia tak beri ke orang lain, tapi nikmat tu diberi kat kita. Macam kita boleh main masjid. Kita ni dah dapat kasih sayang Allah. Pasal apa? Ada orang tak boleh main masjid. Ada orang main masjid boleh main semayang, tapi tak boleh main mengaji. Balik itu je. Itu tak dapat kasih sayang Allah. Tak dapat kasih sayang maksudnya apa? Tak dapat limpahan kurnia istimewa yang kita dapat, dia tak dapat. Jadi kita dapat kasih sayang pasal kita dapat nikmat istimewa yang ada orang lain tak dapat. Jadi kita mohon ya Allah yang amat mengasihi, maksudnya kita mohon ya Allah, Engkau Maha mengurnia apa yang Kau boleh beri, dan minta supaya Engkau beri dan kurnia kepada kita yang duk mengaji ni tambahan, kita pula dalam keadaan beriman, tunggu, faham apa dan sebagainya untuk taat kepada Allah Taala. Mudah-mudahan Allah Taala bagi limpah kurnia itu, apa dia? Mudah-mudahan di akhirat esok, atau minta doa dia, Allah Taala ringankan huru-hara yang ada di sana. Jadi panas tu kalau boleh janganlah panas. Kalau peluh tu janganlah sampai tenggelam. Kalau kata telanjang, malunya. Malu. Walaupun malu tu setiap orang dia takkan peduli antara satu sama lain. Tak gaduh tengok mu aku tak ada. Kalau kita lah ni pantang terselok sikit pakai tengok sikit dengan bahasa itu. Akhirat esok tak ada kan. Cuma hal itu adalah menunjukkan susah payah dan huru-hara di sana. Dan nak tunjuk huru-hara tak huru-hara, kau telanjang ke apa ke, memang kita tak peduli ke orang sebelah. Bahkan kalau ikut huru-hara dia, kalau andai kata esok orang Ta'ala beri kita pakaian dan tak telanjang, tak panas pun, bahkan sejuk macam duduk dalam aircon ni, katalah gitu, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurnia dengan kita macam tu. Kita memang tak peduli pada orang lain. Bahkan ada isyarat dalam Quran, suasana mahsyar tu disebut begini, likulli mri'in yawma idzin sya'nun yughni. Setiap manusia, setiap diri, likulli mri'in yawma idzin, pada hari berlakunya peristiwa mahsyar esok, sya'nun yughni, dia ada urusan yang mensibukkan dia, tak peduli kepada orang. Hatta Nabi Rasul pun, hatta Nabi Rasul yang kita belajar dalam bab Rasul dulu, kita wajib i'tiqad bahawasanya Nabi Rasul maksum, bukan ada dosa demo kan. Tapi dalam keadaan demo tak berdosa pun, demo ada urusan yang demo akan istilahnya ada demo risau, takut kemurkaan pada Allah Ta'ala. Kemurkaan Allah pada hari itu, murka dengan mana? Takut-takut tak diberikan limpah kurnia Allah kepada dia. Hatta misalnya kalau sebut Nabi Adam, dia terkenang kan tentang dengan sebab dialah maka dia turun ke dunia dan hasil anak cucu dia, yang anak cucu dia antaranya kita. Tengoklah macam mana rupa kita ni. Kita yang main masjid, yang tak main masjid macam mana? Dia rasa bersalah pasal dia punca, walaupun bukan salah dia, salah kita. Tapi dia ada urusan yang dia duk fikir, dia duk renung. Nabi Nuh alaihissalam, walaupun dia tak salah, ada peristiwa setelah 950 tahun dia seru, antara seru dia tu adalah anak dia dan isteri dia. Tapi ada yang masih tak mau ikut dan taat pada perintah Allah Ta'ala. Isteri tak pasti tu Nabi Nuh, Nabi Lut lah yang isteri. Anak dia yang kalau Nabi Nuh ni yang akhirnya anaknya mati lemas waktu berlakunya banjir besar itu, dia rasa salah pasal dia yang minta, ya Allah turunkan hujan daripada langit, turunkan keluarkan air, pancarkan air daripada bumi. Dia minta hatta dia doa, la tazar alal ardi minal kafirin dayyara, jangan tinggalkan ya Allah di atas muka bumi ini walaupun sebuah rumah pun untuk orang kafir. Dia rasa dia salah doa itu, padahal berdoa ke orang jahat ni bukan ada masalah apa. Itu pun cukup jadi urusan untuk mensibukkan dia. Padahal yang lain tak ada salah tuan, bab iman, bab akidah, bab amalan, bab tanggungjawab dia. Nabi Rasul, nama pun Nabi Rasul, Nabi Rasul ulul azmi itu pun ada urusan sya'nun yughni yang mensibukkan dia. Tambah muka sekupang kita ni, ya Allah. Itu yang dia doa, ya Allah ringankanlah kepada kami urusan di mahsyar esok dan tolonglah kami. Itu tanda doa. Ni sebab kat kita taklif pergi cari sebab untuk dapat rahmat dan kasih sayang ni.
Betul lah. Istiqomahkanlah main masjid, main surau, hujan pun datang juga. Naik motor pun susah pakai payung, payung terbang, terbalik belakang, datang juga. Bofi contoh ajak itu. Tambah pula dah ada kereta besar lah tu, aircon lagi, sejuk dalam kereta lebih pada dalam masjid lagi. Tak mari saja sangat. Sikitlah dengan ayah ajak itu. Cari sebab untuk boleh dapat rahmat Allah Taala. Itu ditaklif ke kita, kita dah belajar bab pentaklifan dan wajibnya usaha ikhtiar pada kita dulu. Baik. Itu kita habiskan isi kitab yang disebut dengan doa di akhir tu. Ya Allah, ringankanlah kami dan tolonglah kami. Jadi di sebuah tolong memang kita disuruh minta pertolongan daripada Allah Taala. Kita minta pun dalam Fatihah minta iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sajalah ya Allah, na'budu, kami sembah, kami hambakan diri, kami semua taat patuh perintah Engkau ya Allah. Wa nasta'in wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, dan Engkau sajalah ya Allah kami mohon pertolongan. Memang kita dok minta semua hanya minta pada Dia. Ni semua minta memang minta, cuma atas kita wajib usahakan diri untuk boleh dapat sabab rahmat itu. Baik, itu kita dah bicara bab taklif. Baik, asal balik bicara ke kita ni. Jadi pertama sekali tentang kiamat. Kiamat tu kau nak cerita panjang sikit pasal banyak benda kiamat itu. Baik, jadi pertama dia sebut tentang wajibnya kita beriman dengan hari kiamat. Kita pun sedia maklum beriman hari kiamat salah satu rukun iman. Siap. Okey, tengok kiamat. Kiamat ni atas sebut ulama dia ada dua proses yang kita kena faham, dan bila sebut kiamat dua-dua tu wajib beriman. Kiamat ni sama ada dengan makna musnah alam, kiamat juga dipakai bahasanya, dan kiamat juga adalah untuk proses bangkit semula daripada kubur, juga diistilahkan sebagai kiamat. Dua-dua tu wajib beriman. Dua-dua tu wajib beriman. Jadi musnahnya alam ni, yang tu adalah dengan tiup sangkakala yang pertama, dan bangunnya balik daripada alam barzakh itu adalah dengan ditiupkan sangkakala yang kedua. Dua-dua kena beriman. Dan dua-dua tu umumnya dipanggil kiamat. Dan untuk kiamat ni dia ada lebih kurang 30 nama lebih. Nama kiamat: Al-Qari'ah, Al-Haqqah, Yaumuddin, Yaumul Qari'ah, Yaumul Zalzalah, Yaumul Hasyri, Yaumul Nusyur, Yauma yafirrul mar'u min akhih, Yauma la yanfa'u malun wala banun. Banyak sangat tuan-tuan dalam Quran. Tu ada 30 lebih, kalau kita kira dekat 40 nama-nama yang ada tu. Semua tu membayangkan fenomena. Ada antaranya fenomena waktu proses kiamat dengan tiupan sangkakala pertama, dan ada yang menceritakan fenomena situasi suasana yang ada pada ketika tiup sangkakala yang kedua. Dua-dua tu wajib beriman, dan umumnya kiamat namanya. Dan atas sebut ulama juga mengikut kaedah Ahlussunnah wal Jamaah, beriman dengan hari kiamat wajib beriman dengan tanda-tanda hari kiamat. Yang umumnya kita kalau belajar bab akidah, bila beriman dengan kiamat wajib beriman dengan tanda-tanda kiamat, dan antara tanda-tanda kiamat itu ada istilahnya tanda-tanda kecil, ada tanda-tanda besar. Wajib beriman Melaka dua-dua itu. Dan lebih-lebih lagi nak jaga adalah tanda-tanda besar. Pasal tanda-tanda besar ni ada benda yang secara spesifiknya telah Rasulullah sebut. Ada 10 itu, dan 10 ini Rasulullah pernah isyaratkan dalam hadis dia. Dia kata 10 ni kata dia ibarat macam manik yang ada di rantai. Kalau terputus rantai ni, dia terkeluar satu lepas satu lepas satu lepas satu sampai habis 10. Macam tu kot bahasanya. Jadi ada 10 alamat besar. Jadi kat kita ni alamat besar tu tak ada lagi. Tapi alamat yang nak pergi ke alamat besar tu banyak sangat dah. Kalau sebut alamat kecil banyak sangat dah. Sekali lalu kau sebut dengan ringkas. Apa dia yang terdekat tuan-tuan tahu alamat kecil apa? Antara yang sebut ulama, antara tanda kiamat tu apa? Nabi Muhammad tu kira tanda kiamat siap. Tanda alamat kecil. Siapa? Nabi akhir zaman. Habis lah tu. Habis pun 1000 tahun lebih tak ada apa lagi. Tapi macam mana pun tanda lah tu. Maksudnya hujung lah ni. Rasulullah Isra Mi'raj pun tengok macam mana rupa bandingan dunia. Tok nenek kebayan mufi dengan bahasa itu. Nenek kebayan bongkok 3, bongkok udang lah, bukan bongkok sabut.
tak faham sudah bahasa tu. Maksudnya tua teruk nyanyuk teruk tu pun 1000 tahun lebih lagi. Tambah pula kalau sebut banyak-banyak ni yang ada duk depan kita ni, duk huru-hara, duk perang, duk berpecah pada 73 puak dalam bab akidah, satu jalan syurga, lain semua neraka. Duk tengok depan mata kita, dulu tak biasa dengar duk Syiah apalah ni, dengar pun sikit-sikit lah ni depan-depan mata dah tengok Syiah, Wahabi, gila babi apa semua dah. Pahaman pun liberal tak liberal pun semua, anti hadis tak anti hadis, macam-macam. Ustaz pun macam-macam ustaz TV3, ustaz TV1, ustaz majalah, ustaz TV, ustaz radio, ustaz macam-macam ustaz. Ustaz Mesir, ustaz Malaysia, ustaz pondok, ustaz makan gaji, ustaz kerajaan, ustaz swasta, ustaz motivasi, macam-macam ustaz. Sikitlah sebut-sebut pi tu kan, nak menunjuk apa tuan, zaman ni kau belakang ni kau macam-macam dengar. Lagi belakang lagi teruk, dan jangan tak tahu tuan, memang macam tu. Cuma jangan salahkan zaman kat kita, taklif buatlah apa sepatutnya. Tapi jangan tak tahu, memang makin bergeraknya, makin ke depannya kita masa ni, kita makin menghampiri saat nak berlaku 10 tanda besar tu. Jangan tak tahulah. Jadi walaupun katalah Islam akan gemilang balik, jangan tak tahu gemilang tu bila. Yang paling gemilang waktu Nabi Isa bunuh Dajjal tu. Lepas tu dah selesai semua bab-bab tu, baru masa tu akan jadi Islam memang gemilang, cemerlang, terbilang sungguh. Tapi sebelum nak sampai hak tu, dia nak sebut kot sekali lalu, yang nanti nak jadi panjang tentang kiamat ni. Nak sebut tahu mana? Tentang 10 alamat besar yang dari segi iman, macam mana wajibnya beriman dengan hari kiamat, wajib beriman dengan 10 ni. 10 perkara besar. Cuma kitab saya, hak saya pegang betul tak bawa, takut tertinggal maklumat ni. Kira nak 10 tu apa dah lalu, untuk sebut sekali lalu, mana tertinggal lagi, I'm very sorry lah. Pasal kitab betul tak bawa. Kitab beg saya ni, satu kitab fiqh, satu kitab tauhid. Jadi pagi-pagi lah, petang tadi kitab fiqh bawa kitab tu, malam kitab tauhid dah kitab lain, beg lain. Bawa asyik baik lah, ada matan ni, ada hak ni. Hak syarah ni tu tak pegang. Jadi lembab sikit lah, otak pun tak apa nak ingat semua. Jadi kau tengok apa tertinggal tu, tengok lagi. Baik, apa dia 10 perkara tu. Dan tertib tu pun takut tersilap tertib. Macam mana pun kalau ada tersilap ni, insya-Allah betulkan balik. Nak sebut 10 perkara tu apa dia. Baik, dan 10 ni pun ada setengah kitab dia beza-beza. Saya sebut ni antara kitab yang saya pakai rujukan ialah kitab Tuhfatul Murid, yang syarah bagi kitab ni yang kita pegang ni, Matan Jawharah Tauhid. Matan kita pegang ni, ulama yang mensyarahkan dia tak silap, yang koleksi ada kat saya, tak kira ada 6 kat saya, ada 6 syarah ulama yang beza-beza syarah yang matan ni. Ada tebal kecil lah saiz tu, ada besar kecil. Yang saya lah ni satu pun tak nak sebut tu lah. Yang saya nak sebut tu yang ada dalam Tuhfatul Murid, dia sebut 10. Baik, 10 tu kira nak sebut. Satu, pertama adalah zahirnya Imam Mahdi, munculnya Mahdi. Satu. Lepas tu Dajjal. Dua. Lepas tu keluar Nabi, turunnya Nabi Isa membunuh Dajjal. Ayat dia tu 3. Lepas tu keluar Ya'jud wa Ma'jud. Lepas tu Allah tu seluruh tempat tu selalu slow sikit. Saya dia bercacur sikit kan. Bukan tak saya sebut tapi main belajar mengaji pun otak masa tu dah tua sikit. Tua umur 20 lebih baru mengaji, dia slow sikit. Apa nak sebut ni? Ya'jud wa Ma'jud, Nabi Isa bunuh Dajjal, lepas tu Ya'jud wa Ma'jud, lepas tu akan hidup dengan makmur, lepas tu Nabi Isa nanti dia akan wafat. Macam mana pun atas senarai dia tak sebut senarai dalam 10 tu. Lepas tu nanti akan keluar, Nabi Isa akan wafat, keluar Dabatul Ard. Rasa Dabatul Ard tu nombor 5, nombor 6. Lepas tu matahari akan tak sampai lagi. Allah SWT tu slow sikit. Kau ada catatan nak ambil? Nombor 6 lah. Tu ada syarah tu. Tengok tak? Ada kawan bawa kitab menuju, kena tumpang kitab dia tak?
Ya. Alhamdulillah. Betul ke itu? Nombor 5, keluarnya binatang yang nama Dabatul Ard. 5. 6. Terbit matahari daripada